Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, sambung idaman penuntut bab puasa lagi. Puas hati kali ni kita dapat membahaskan bab puasa ni. Habis sungguh. Habis. Masuk kita muka surat 74 Rumi kifarat puasa. Jawi 144. Jawi 144, Rumi 74. Kifarat puasa. Kifarah, denda. Kifarah puasa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dalam bab puasa ada 3 perkataan Arab yang selalu digunakan. Kalau masalah puasa ni biasanya ada 3 perkataan Arab yang biasa selalu digunakan. Yang pertama iaitu qada, ganti, qada, fidyah dan kifarat, yang akan dibahaskan satu-satu nanti. Fidyah, kifarat, qada. 3. Kifarat ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya kifarah. Qada maknanya sudah maklum di sisi ramai. Qada ni semua orang dah tahu dah. Dia kata tak payah cerita panjang-panjang pun tak apa. Qada, apa benda qada ni? Iaitu diperbuat luar daripada waktu. Apa sahaja yang dibuat luar daripada waktunya dipanggil qada. Luar daripada waktu. Kalau sembahyang luar daripada waktu dia panggil qada. Sembahyang qada. Okay. Zakat luar daripada waktu. Zakat fitrah contohnya, dia ada waktu dia, buat luar daripada waktu, namanya qada zakat. Begitulah. Apa sahaja yang dibuat luar daripada waktu dia panggil qada. Termasuklah puasa. Puasa yang dibuat luar daripada waktu dia panggil qada. Okey. Itu satu, qada. Fidyah pula maknanya tebusan atau ganti yang kurang. Tebusan atau ganti yang kurang. Bayar tebusan, tu fidyah. Satu lagi kifarat ataupun kifarah. Maksudnya bila sebut fidyah maknanya fidyah puasa. Kalau kata sembahyang, fidyah sembahyang. Pada mazhab Syafi'i tak ada fidyah sembahyang, tapi bagus, nanti kita akan bahas nanti fidyah sembahyang. Fidyah sembahyang ada muka surat 76 tu. Kita akan bahas nanti ya. Menarik, agak menariklah perbahasan dia. Apa yang terjadi hari ni yang kecoh-kecoh dalam media sosial ni sebab tak lalu lah. Kalau kita lalu kitab kita tahu dah, semayang pun ada bayar dia. Yang tolak beras tu lah kan. Adalah ceritanya, nanti dah akan bahas dalam bab tu. Okey. Jadi bila sebut puasa ada fidyah puasa. Fidyah puasa tu maksudnya perlu bayar ganti rugi. Bukan ganti rugi lah, tebusan atau ganti yang tak cukup. Bila tak cukup kena bayar fidyah. Itu pun dia akan bincang nanti. Yang nak bincang pada hari ni apa dia ni? Kifarat ataupun kifarah maknanya denda. Kifarah, yang ni nak bincang, denda.
Bukan sekadar kena qada puasa je, sekali dengan denda. Apa dia ni? Barang siapa membatalkan puasa bulan Ramadan. Dia puasa bulan Ramadan, dia sedang berpuasa Ramadan, kemudian dia batalkan. Cara dia membatalkan dengan bersetubuh. Cara membatalkan puasa banyak. Dia ada, kita tak panggil batal puasa, kita panggil tak puasa, iaitu dia tak niat. Dia tak niat awal-awal, itu dia tak panggil batal puasa, itu dia panggil tak puasa daripada awal. Membatalkan puasa ni ada beberapa cara. Bukan ajar buat salah, nak beritahu bila berlaku perkara ini maka batallah puasa tu. Pertama, minum, makan. Minum dan makan dengan sengaja, maka batallah puasa dia. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga, contoh isap rokok, masukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja, maka batal puasa. Berlaku khilaf di kalangan ulama sama ada kalau dia niat aku tak nak puasa hari ni tapi tak makan, adakah batal? Dia puasa sampai pukul 11 pagi, aku tak nak puasa hari ni, aku tak nak puasa, adakah batal? Khilaf ulama. Sebagai ulama kata jika kuat dia kata aku tak nak puasa walaupun tak makan, batal juga. Sebagai ulama kata tak batal, nak batal kena makan, niat-niat tak jadi. Setengah ulama dia kiaskan dengan sembahyang. Tengah sembahyang rakaat kedua, aku tak nak sembahyang, aku nak batalkan sembahyang, tapi dia tak bergerak lagi, batal dah sembahyang dia. Sembahyang sepakat ulama, kita tak boleh niat untuk membatalkan sembahyang. Jika kita niat untuk membatalkan sembahyang, terus sembahyang tu batal. Kalau laku hujan, aku nak batalkan sembahyang aku, nak angkat kain, jemur kain, tak payah, masih dia niat tu dah batal lah. Tiba-tiba tak hujan-hujan, dia kata tak hujan, terus sembahyang je lah. Tak, sembahyang dia dah batal lah, masih dia niat tadi. Maka dikiaskan dengan puasa. Ada ulama kiaskan puasa. Kalau niat kuat, aku tak nak puasa hari ni, tapi tak makan-makan pun, niat aja, ada ulama kata batal juga. Tapi sebagai ulama muktamadnya tak batal selagi tak makan, niat tak pakai dalam masalah puasa. Itu antara perkara yang boleh membatalkan puasa. Dan antara perkara yang boleh membatalkan puasa dengan dia buat ketika dia berpuasa adalah bersetubuh. Sama ada masuk zakarnya ke dalam faraj. Bila sebut jima' dan bersetubuh membatalkan puasa, kita tahulah memasukkan zakarnya ke dalam faraj, mungkin jika buat begitu maka batal puasa. Ya? Atau kepala takuknya masuk sikit aja, atau kadarnya sahaja pada orang yang putus takuk. Yang ni yang tak ada. Tok Mudin salah sunat habis hilang semua. Lepas tu macam mana nak kira kadarnya? Dia kata kadar normal. Biasa berapa kadarnya ketika dia bersetubuh ketika Ramadan tu, masuk kadar itu walaupun dia tak ada takut. Wajib atasnya qada. Bila berlaku perkara itu wajib qada. Wajib qada puasa. Maksudnya batal lah puasa. Bila berlaku perkara itu maka batal puasa dan dia wajib qada hari yang dia batalkan, iaitu 1 hari. Tapi tak cukup dengan tu, dan kifarat, kena kifarat juga, kena denda lagi. Tujuan puasa nak menundukkan nafsu. Malah puasa ni tujuannya nak menundukkan nafsu, yang mana nafsu tidak tertunduk dengan perkara-perkara yang lain. Allah ambil nafsu ni, Allah bubuh dalam neraka panas. Setelah berapa lama keluarkan nafsu ni. Aku siapa, engkau siapa? Nafsu jawab, aku, engkau. Tu lain macam nafsu. Walaupun dah kena bakar. Taklud. Masuk dalam neraka sejuk. Neraka pun ada neraka sejuk, sebab sejuk pun boleh jadi azab, terlalu sejuk. Tanya lagi, lepas tu keluarkan nafsu tu. Aku siapa, engkau siapa? Nafsu tu kata, aku, engkau. Begitulah. Masuk neraka sakit, neraka pedih, neraka macam-macam ada. Sehinggalah masuk ke neraka lapar. Masuk ke neraka lapar, keluarkan. Aku siapa, engkau siapa? Maka engkau adalah Tuhan, aku adalah hamba. Maknanya nafsu ni kalah dengan lapar. Lapar je, ketika nafsu tu lapar, ketika nafsu tu lapar, dia jadi kenyang, badan dia jadi kenyang. Ketika badan dia tu kenyang, nafsu dia jadi lapar. Dia terbalik gitu. Nafsu lapar, badan kenyang. Contohnya, nafsu kita duduk lapar ni, lapar. Nafsu lapar. Bila nafsu ni lapar, kalau bagi makan apa pun makan.
bagi nasi dengan air garam, makan sedap laju. Tapi bila nafsu tu kenyang, semua dipenuhi, kadang-kadang ayam pun tak mau makan. Sebab apa? Bila nafsu tu lapar, badan tu dia tak banyak songeh. Fizikal, zahir tu, dia tak banyak cerita. Boleh aja. Sebab nafsu tu lapar. Nafsu lapar, dia buat je apa. Tapi kalau nafsu, kalau badan kita penuh, kita kenyang, nafsu jadi lapar, badan jadi kenyang, badan kenyang, nafsu lapar. Jadi sebab tu kita dituntut untuk biar nafsu tu jangan dipenuhi segala nafsu. Jangan kita penuh segala nafsu. Itu tujuan puasa. Puasa untuk menundukkan nafsu yang liar. Bila lapar, perut lapar, nafsu je jadi macam kenyang. Bila perut lapar, nafsu jadi kenyang. Apa maksud nafsu jadi kenyang? Tak kisah. Dia tak kisah, ambil aja bila perut lapar. Tapi bila perut kenyang, nafsu jadi liar. Orang perut kenyang ni fikir macam-macam. Oh, begini, macam tak nak mati. Sebab apa? Perut kenyang. Tapi kalau perut lapar, nafsu tu jadi kenyang. Maksud jadi kenyang tu, nafsu tu tak banyak songeh. Okey aja. Kita makan nasi yang kicap. Okey, kenapa? Nafsu tu kenyang. Nafsu tu dah kenyang. Macam mana nak bagi nafsu tu kenyang? Perut kena lapar. Perut lapar, nafsu kenyang. Perut kenyang, nafsu lapar. Bila perut kenyang ni yang macam-macam nak. Ini tak mau, tak. Dia nak yang tertentu aja. Tiba-tiba ketika bulan Ramadan, lapar, dan ketika lapar, nafsu tu dapat ditundukkan sepatutnya, tiba-tiba nafsu dia duk liar juga. Ini yang kena denda. Sebab tu kena denda. Sepatutnya nafsu, ketika perut lapar, nafsu slow down lah. Tapi tak. Pelik sikit dia ni. Perut lapar, nafsu pun lapar sama. Oh, ini lain macam. Maka berlakulah persetubuhan dengan cara-cara tadi ketika dia sedang berpuasa. Maka bukan sekadar dia wajib qada, sebab dah batal lah puasa dia. Wajib juga kifarat, denda sebab nafsu dia tidak terkawal. Macam mana kifarat ni? Iaitu memerdekakan seorang hamba yang mukmin. Sekarang tak ada hamba dah. Kalau ada hamba lagi, wajib merdekakan seorang hamba yang mukmin, yang beriman, dan yang sejahtera daripada cacat bekerja. Yang bukan hamba yang cacat, tak, hamba yang sejahtera, yang sihat, merdekakan dia. Selain daripada wajib qada pada hari itu, wajib merdekakan. Tapi sekarang dah tak ada kan. Sama ada lelaki atau perempuan, tak kisah. Hamba lelaki ke, hamba perempuan ke, kalau dia ada, yang sudah besar atau yang masih kecil, tak kisah. Janji merdekakan seorang hamba. Itu denda dia. Denda apabila nafsu dia tidak terkawal sehingga dia membatalkan, dengar, dia membatalkan puasa dia dengan bersetubuh. Membatalkan puasa dengan bersetubuh. Maknanya dia puasa dululah. Dan apa dia hukuman yang pertama? Memerdekakan seorang hamba. Maka jika tiada upaya hendak mendapatkan sahaya, tak ada hamba sekarang ni, tak ada upaya, mana ada dah sekarang ni. Tunggu perang balik perang sungguh-sungguh, perang, dapat tawanan. Cara untuk dapatkan hamba hanya dengan peperangan. Itu asalnya. Perang. Orang Islam perang dengan orang kafir. Contoh perang, akhir sekali kalahlah orang kafir. Orang kafir itu boleh jadi hamba. Itu cara jadi hamba. Selain daripada jual beli. Tapi nak tak nak kena ada hamba dulu nak jual beli. Itu cara. Jadi sekarang dah tak ada. Nabi dah tutup semua jalan-jalan untuk dapat hamba. Sebab dan Nabi buka semua jalan-jalan untuk mengurangkan hamba. Dan akhirnya dunia Islam awal lagi dah tak ada hamba dah. Tak ada sistem perhambaan awal lagi sebelum Abraham Lincoln. Sebelum dia dikonon-konon dia antara orang yang ni kena ngaji sejarah sikit lah. Dia orang yang menghapuskan sistem perhambaan dekat belah Amerika sana kan. Tak, bukan dia. Ketika itu dunia Islam dah lama dah bebas daripada hamba. Kita tu lah mengaji sejarah orang putih saja, tak mengaji sejarah Islam. Jadi gitu. Maka jika tiada upaya mendapatkan sahaya, tak ada dah. Wajib, nombor 2, atasnya boleh juga
bila tak ada hamba tadi, wajib atasnya puasa 2 bulan berturut-turut ataupun 60 hari berturut-turut. 2 bulan kena puasa berturut-turut sebagai menundukkan, sebagai denda bagi dia. Waktu orang puasa pakat nafsu pakat turun, tapi nafsu dia lagi liar, maka sebagai denda untuk dia 60 hari kena puasa. Jangan lupa 1 hari ada lagi, jadi maknanya 61 hari lah. Cuma yang berturut-turut tu yang 60 hari tu denda, yang 1 hari tu tak berturut-turut pun tak apa. Tu yang kedua. Dalam masa 2 bulan itu, ketika 60 hari dia puasa sebagai denda, dia ambil lah hari apa pun, dia ambil bulan apa pun, bulan Syawal ke, tak kisah, bulan 2 bulan, yang penting 2 bulan ataupun 60 hari, cari berturut-turut. Jika dalam masa 2 bulan itu, jika apa tu, rongak rongak 1 hari, rongak dipanggil rongak, maksudnya tiba-tiba ya 1 hari dia tak puasa, sekalipun ada uzur seperti musafir atau sakit. Tiba-tiba dalam masa 60 hari itu ada sehari yang dia pergi musafir, bila pergi musafir dibenarkan dia untuk tidak berpuasa, maka dia tak berpuasa. Ataupun tiba-tiba dia sakit, terpaksa makan ubat, dia makan ubat, tak ada masalah pun. Niscaya kena ulang dari awal semula. Ini yang saya cerita tu, yang saya cerita tu kisah benar sebenarnya. Saya cerita baru ni tu kan, bulan lepas dia puasa dah hari ke-59. Sebab lama sangat puasa, dia jadi macam pening, akhir sekali panas waktu tu, stroke haba, tak cukup air, tumbang hari ke-59. Orang pakat-pakat bawa, naik ambulan apa, doktor masukkan air, lepas tu masa dia sedar, suruh dia makan ubat, dia pun pening. Dia kata nak pumbuk doktor tu. Mana taknya dah 59 hari dia sabar puasa. Dia kata kalau aku mati pun matilah, aku tak sanggup lagi nak lalu daripada hari pertama sampai hari ke-60. Ini pun dah hari 59, esok hari ke-60, lusa aku mereka dah, aku raya dah. Tiba-tiba doktor tu masukkan air, jolok kau ni, kira batal lah, senang cerita puasa dia. Dia kata, rasa nak tumbuk dia. Ni kisah benar ni. Memang sungguh lah pun. Dia kata, habis kalau mu mati macam mana? Mati pun mati lah, dia kata. Tak kira dah kali ni. Habis tu cuba bayangkan, dah kali dia kata, bila setelah beberapa bulan dia ambil balik tenaga dia mula balik daripada awal. Allah, tiap-tiap hari kata, siapa suruh kahwin bulan Rejab Syaban? Dah tahu gitu, dia kahwin bulan Rejab ke bulan Syaban gitu lah. Dia kahwin time tu, macam sabarlah sikit, kahwin bulan Syawal. Ini kahwin bulan Rejab Syaban, betul masuk Ramadan, tak apa, kuat lah. Kuat lah, habis jadi. Kena ulang semula. Allah nanya. Maka puasa dia yang telah dia puasa dikira macam puasa sunat lah, dapat pahala. Tapi tak terangkat kafarah dia atau kifarah dia tadi, denda dia tak terangkat, jadi kosong balik. Kiranya kena ulang semula, kena ulang awal semula. Kiranya tiada upaya hendak puasa disebabkan mudarat yang tidak tertanggung pada adat. Kalau dia dah cuba banyak kali, masuk hari ke-35 tak boleh dah, cuba sekali lagi, masuk hari ke-40 tak boleh dah, cuba sekali lagi, hari ke-15 dah tak boleh dah puasa, contohlah. Dia cuba beberapa kali sampai dia kata memang tak tertanggung pada adat, tak boleh. Ya, tapi kena cuba dulu, tak boleh awal-awal aku tak tangguh lah. Yang 30 hari tu pun jadi macam-macam. Ini kan pula 60 hari tak boleh. Dia kena buat dulu sehingga puas hati, memang aku tak mampu untuk puasa 60 hari berturut-turut. Niscaya wajib atasnya memberi makan seperti beras, memberi makan makanan ruji lah, jagung, beras, gandum, ikutlah situ makan apa, tempat dia tu makan apa, yang memadai buat fitrah sebanyak 60 cupak kepada 60 orang fakir miskin, tiap-tiap seorang secupak kan. Yang memadai, kalau bayar zakat fitrah boleh, kalau tu nak ambil dari sudut jumlah tu, sebanyak 60 cupak. Kalau zakat fitrah satu gantang 4 cupak je, 2.7 kilogram.
2.7 kilogram, 4 cupak ataupun 1 gantang. Yang ini 60 cupak. Dan satu orang miskin 1 cupak bagi makan. Itu yang ketiga. Jadi pertama, bebaskan hamba. Yang kedua, berpuasa 60 hari berturut-turut. Dan wajib cuba beberapa kali. Barulah kalau tak mampu, barulah yakin ianya tak mampu. Yang ketiga, bagi makan 60 orang fakir miskin, sekurang-kurangnya 1 orang 1 cupak makanan ruji di tempat itu. Dan tak boleh langgar tertib. Dia mesti ikut satu-satu. Bebas hamba, kemudian puasa, kemudian baru bagi makan. Dia tak boleh lompat-lompat terus. Itu mazhab Syafi'i lah. Mazhab Maliki ada lain. Mazhab Maliki dia lagi afdal bagi makan daripada puasa. Kita tak mazhab Maliki. Masa ni lah mazhab Maliki lah. Tiba-tiba bertukar. Rambut kerinting lah sikit-sikit ni macam perekar. Masa ni lah. Sebab apa? Sebab pada mazhab Maliki, jika dia berpuasa, tidak ada manfaat untuk masyarakat. Apa manfaat untuk umat dengan dia berpuasa? Tak ada apa-apa. Tapi kalau dia bagi makan 60 orang, dia lebih dapat manfaat untuk umat. Maka manfaat untuk umat didahulukan daripada manfaat untuk diri sendiri. Maka afdal bagi makan 60 orang daripada puasa 60 hari. Itu mazhab Maliki. Kita mazhab Syafi'i tak boleh ikut, kena ikut tertib. Ini bagi bila nak guna ni? Bila macam tu lah, tak boleh nak buat apa, tolonglah. Dah cuba banyak kali dah tak boleh pergi, tak tolonglah. Macam tu lah. Memang tak boleh. Tak apalah. Mazhab Maliki ada kan, bila dah terkepit, idza dhaqal amru ittasa'a. Bila dah terkepit satu-satu perkara tu, dia jadi luas. Bila luas tu kita boleh lah. Tapi jangan mudah-mudah lah nak bagi fatwa atau hukum gitu. Sebab jangan mudah-mudah. Sebab kalau mudah-mudah, tak apalah, dia tu lepas lah. Kita kena jawab nanti. Sebab tu tak mudah-mudah. Ingat senang nak jawab soalan. Orang tanya, jawab soalan tanya. Oh, mudah sedap jawab soalan. Orang tanya jawab, orang tanya jawab. Memanglah dari satu sudut dapat menyelesaikan masalah umat. Tapi setiap jawapan tu dipertanggungjawabkan nanti. Tanggungjawab. Saya risau ni. Setiap hari Selasa saya ada soal jawab. Daripada dah masuk tahun keempat dah ni, tak pernah miss. Hari Selasa je soal jawab. Puluh ribu dah kot. Ada dalam YouTube rakaman-rakaman dulunya. Risau juga tu. Semua dipertanggungjawabkan tu. Tapi nak buat macam mana? Nak cancel orang tak bagi. Hari Selasa tu lah yang seronok dia kata. Lepas ngaji kitab pening-pening, hari Selasa seronok sikit soal jawab ni seronok. Dia tak. Semua perlu dipertanggungjawabkan jawapan tu. Sebab orang akan ikut. Mujurlah kita bukan jawab soalan. Saya tak jawab soalan. Saya semua petik jawapan orang lain, para ulama. Jadi apa-apa hal lepas jugalah. Dia yang kata Imam Malik tu kan. Imam Malik diberi banyak soalan. Dia beri 30 soalan, jawab 3 je. Yang lain la adri, aku tak tahu. Ini semua soalan boleh jawab, dia kata. Boy, bukan beza. Imam Malik yang kata diberi banyak soalan boleh jawab 3 aja, dia jawab daripada diri dia. Dia ambil hujah-hujah, ambil Quran, ambil hadis, ambil riwayat, akhir sekali dia buat keluar lah jawapan. Kita bukan ambil gitu, kita ambil jawapan yang dah sedia ada dah. Cuma kita rajin baca sikit, dapat banyaklah maklumat. Bila orang tanya, kita jawab. Bukan kita jawab. Pinjam, perkataan pinjaman je. Menjawab soalan kan, tak jawab pun. Ambil orang punya jawapan juga. Copy paste. Copy paste. Okay. Walaupun banyak soalan jawab, sebenarnya copy paste je tu. Bagi 60 orang pakai atau miskin makan, ataupun bagi beras lah. Maka jika tidak ada upaya, tak mampu juga, tak mampu apa? Nak bebaskan hamba tak ada. Nak puasa 60 hari tak mampu. Nak bagi 60 orang pakai miskin makan pun tak ada duit juga. Macam mana jadi? Tinggallah kifarat itu, berhutanglah atas tanggungannya. Sentiasa ada atas zimmah dia, atas kepala, atas batu jemala kepala dia, ada ke hutang tu. Cuma tak berdosa sebab dia tak mampu. Kemudian bila ada kemampuan, hendaklah ia berbuat. Bila mampu nanti buatlah. Berlaku cerita zaman Nabi dulu kan. Dia orang miskin,
Tiba-tiba bulan Ramadan berlaku persetubuhan siang Ramadan macam tadi. Maka Nabi kata wajib merdekakan seorang hamba. Merdekakan apa? Aku miskin. Makan pun tak cukup. Kalau macam tu, engkau wajib puasa 60 hari betul-betul. Tak mampu puasa 60 hari, banyak penyakit. Dalam banyak penyakit pun jadi juga bulan puasa. Lepas tu, tak mampu, memang tak mampu. Kalau macam tu, bagilah makan 60 orang pakai miskin. Dia kata, nak aku ni miskin. Akulah yang miskin tu. Nak bagi 60 orang pakai miskin. Apa aku sendiri miskin? Nabi kata, ginilah. Ambil kurma tu, dekat sana tambahlah, kita beras kan. Ambil kurma tu, banyak ni sekian. Pergi bagi kat pakai miskin. Dia kata, dekat kawasan aku yang paling miskin. Nabi kata, ambil kamu. Untung dia. Akhir sekali dapat kat dia semua. Kisah tu. Sebab tak ada yang miskin, dia je miskin, maka semua dia dapat. Tapi kalau katakanlah, itu dulu. Sekarang ni, berhutanglah dia, sebab dia tak boleh untuk bayar tadi, berhutang sampai mati. Dia kira berhutang. Kalau dia mampu nanti, bayar. 60 orang fakir miskin. Kifarat itu boleh jadi gugur. Dia wajib bayar kifarat dah, tapi boleh jadi gugur kiranya orang itu kena gila. Dia jadi gila atau mati. Tak nak bayar kifarat, mati. Mati settle pada hari bersetubuh. Gitu. Pada hari yang dia membatalkan puasa dia dengan bersetubuh tadi, tiba-tiba jadi gila hari itu. Ataupun mati. Belum sempat habis hari itu, mati. Maka gugur, tak kena bayar. Tetapi tidak gugur dengan sebab musafir atau kena sakit. Lepas berlaku bersetubuh dia sakit, tak jadi apa-apa lah, tetap juga wajib bayar. Atau bukan wajib bayar, wajib puasa tadi. Ataupun sebab musafir. Lepas berlaku persetubuhan tu, dia pergi musafir, pun sama juga, tak ada kena-mengena. Musafir tak ada kena-mengena, sakit tak ada kena-mengena, wajib juga, tetap juga 60 hari berturut-turut. Ataupun kalau tak mampu, 60 orang pakai miskin. Dan kifarat itu jadi berbilang-bilang. Boleh jadi berdouble triple ni. Dan kifarat itu jadi berbilang-bilang dengan sebab berbilang hari bersetubuh. Hari ni jadi 60, esok jadi lagi 120 hari. Tapi 60 lah, satu set lah. Selang minggu depan jadi lagi 60 lagi. Bukan 60 campur 60 kan. 60 untuk satu hari tu. Teruk sungguh ni. Tetapi tidak berbilang kifarat dengan bersetubuh beberapa kali dalam sehari. Yang itu tak jadi. Iaitu kalau katalah berlaku membatalkan puasa Ramadan dia dengan bersetubuh, maka wajib 60 hari puasa. Itu pagi, petang berlaku lagi, maka tetap 60 juga. Cuma yang kata berganda tadi apabila hari yang berbeza. Kalau hari yang sama, tak berganda. Okey, habis. Perkataan farash itu maknanya lubang. Yang kata membatalkan, memasukkan hasyafah zakar ke dalam farash, maksudnya lubang. Sama ada lubang depan atau lubang belakang, kubul ataupun dubur, tetap juga. Sebab kalau belakang dia panggil liwat. Tak, dalam istilah hukum syarak, bila sebut faraj secara umum, dia bermaksud lelaki, dia bermaksud depan, kubul atau dubur. Dia bermaksud lelaki atau perempuan. Dia bermaksud manusia ataupun haiwan. Bila sebut faraj, kita Melayu lain, bila faraj perempuan aja, tidak sebenarnya. Sebenarnya tidak. Dalam hukum syarak, bila sebut faraj, dia termasuk lelaki sekali. Dan dia termasuk dubur sekali, dia termasuk binatang sekali. Mari kita baca. Sama ada depan atau belakang. Bagi perempuan atau lelaki. Tengok tu. Bagi perempuan atau lelaki. Jadi maknanya perempuan atau lelaki. Sama ada lubang itu bagi manusia atau binatang. Dia panggil faraj juga. Keluar mani atau tidak. Dan sama ada faraj orang yang hidup atau yang mati. Dia tak kira. Sama ada lelaki ke, perempuan ke, lelaki dengan lelaki ke, geng LGBT, mana tahu. Sama juga, kena juga. Yang mana dia sedang berpuasa, sedang dia berpuasa tu, dia membatalkan puasa dia dengan bersetubuh. Bila kata maksud bersetubuh adalah
memasukkan hasyafah zakar ke dalam faraj. Faraj tu maksudnya lelaki ke perempuan, lubang depan, belakang, binatang, kubul binatang, dubur binatang, semua sama, iaitu kena yang sama. Malah sebagai ulama kata jin sekalipun. Macam mana jin? Wallahu a'lam. Tapi jin sekalipun, dalam kitab kita tak ada jin, tak masuk jin. Maka bila jadi begitu, maka wajiblah kena tadi, bebaskan hamba 60 hari puasa. Dia kata tak apa, binatang tak apa, tengok lembu jadi gila, pening kepala tengok lembu tak akan keluar, habis lah lembu ni. Tengok kita. Maka dia kata, oh lembu tak kena, lembu bukan nama bersubuh. Tak, sekali. Dia tak kira, dia sekali. Itu masuk faras dalam hukum syarak. Tiada kena kifarat atas orang yang kena masuk zakar ke dalam farasnya, yakni orang perempuan. Orang perempuan tak kena kifarah. Sebab apa? Sebab orang perempuan dia batal puasa kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Belum sampai had bersetubuh lagi, perempuan tadi telah batal. Lelaki batal kerana bersetubuh, perempuan batal kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Dengan memasukkan sesuatu ke dalam rongga, maka baru dia bersetubuh. Jadi sebelum dia bersetubuh, dia batal dulu. Jadi oleh kerana dia batal dulu baru bersetubuh, bagi orang perempuan, maka dia tak kena. Perempuan tak kena. Walaupun perempuan itu yang goda, tetap juga dia tak kena. Lelaki sahaja yang kena. Demikian juga tiada kena kifarah, tak kena juga atas orang yang bersetubuh dalam puasa Ramadan. Oh, ni apa ni? Ulang balik. Demikian juga tiada kena kifarah, tak kena kifarah atas orang yang bersetubuh dalam puasa Ramadan. Macam pelik ayat dia. Nak tengok yang Jawi. Tadi saya tengok yang Rumi. Pelik bunyi. Lepas tu kita kalau boleh, kita kena ada jangan satu cetakan, kita ada 2-3 cetakan, supaya kadang-kadang ada jatuh zaman dulu. Kata dah jatuh tu, ada siapa yang ada Jawi tu, muka 145 tu kan, 145 perenggan 2 yang terakhir. Tiada kena kifarah atas orang yang kena masukkan zakar ke dalam farasnya, dalam kurungan orang perempuan. Demikian juga tiada kena kifarah atas orang yang bersetubuh dengan lupa. Itu tak ada tu jatuh. Dalam Rumi tak ada tu. Dengan lupa atau jahilkan haram bersetubuh di dalam puasa Ramadan. Oh, banyak jatuh. Banyak jatuh tu. Dalam Rumi tu. Demikian juga tiada kena kifarah atas orang yang bersetubuh dalam puasa Ramadan. Yang Jawi, demikian juga tiada kena kifarah atas orang yang bersetubuh dengan lupa. Itu jatuh besar tu. Atau jahilkan haram bersetubuh, itu pun jatuh juga di dalam puasa Ramadan. Maksudnya tak kena juga jika lupa. Dia lupa dia puasa. Lupa puasa, maka berlaku persetubuhan, tak kena. Batal puasa batal, tapi tak kena 60 hari tadi, puasa 60 hari, sebab dia lupa dia sedang berpuasa Ramadan. Atau jahilkan haram bersetubuh dalam atau jahilkan, atau dia jahil, tak erti, mungkin baru masuk Islam kot. Takkanlah masuk Islam dah daripada kecil, betul tak tahu hukum ni, tak boleh, itu bukan jahil. Ni jahil ni baru masuk Islam, kita kata macam tu. Lepas tu masuk bulan puasa, berlaku persetubuhan dia dengan isteri dia pada siang Ramadan, maka tak kena juga sebab jahil. Okey, sambung balik. Atau orang yang dipaksa bersetubuh pun tak kena juga. Ambil pistol, cepat bersetubuh sekarang, tengok 2 orang dah mati, mati, tak nak bersetubuh, maka berlakulah persetubuhan, tak kena juga pada bulan Ramadan, tak kena sebab kena paksa. Okay? Sama juga tiada kena kifarah atas kanak-kanak. Kanak-kanak yang bersetubuh tak kena. Macam mana kanak-kanak bersetubuh tiba-tiba? Apa hal kanak-kanak bersetubuh? Tidak kena kifarah. Kanak-kanak tu sedang berpuasa, kemudian dia bersetubuh, tak kena. Dia bagi situ kita sebut lah, tak kena kifarah. Sebab tak wajib bagi kanak-kanak untuk puasa kan, tidak ada kewajipan atasnya.
Kanak-kanak. Dan orang yang tiada berniat puasa pada malam. Orang yang tak berniat malam tu, kemudian siang tu berlaku persetubuhan yang tadi, sebut tadi, maka tak kena juga. Tapi berdosa. Berdosa. Kerana orang yang berlupa niat malam, tak niat malam kerana dia tak niat malam, dia wajib imsak. Dia tak boleh makan, dia tak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa. Walaupun puasa dia memang bukan masalah puasa. Dia tak puasa pun sebab semalam dia lupa niat. Oleh kerana dia lupa niat, puasa dia memang bukan tak sah lagi, memang dia tidak berpuasa. Walaupun dia tidak berpuasa kerana lupa niat, wajib imsak. Apa maksud wajib imsak? Haram makan, haram minum, haram isap okok, haram semua, termasuk haram bersetubuh. Jika dia bersetubuh juga, maka berdosa. Dan tak kena 60 hari itu. Tapi berdosa. Orang yang musafir. Orang yang musafir pun sama juga. Dia keluar musafir. Musafir yang cukup syarat, musafir yang harus lebih 2 marhalah. Bila dia musafir dan dia keluar pula sebelum subuh, cukup syarat lah. Kemudian sedang dia bermusafir dengan isteri dia, berlaku persetubuhan. Dan pada waktu tu dia tahu dia dibenarkan untuk buka puasa sebab dia musafir. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Jika kamu sakit dan ataupun safarin, dalam keadaan musafir, boleh buka puasa. Dan dia tahu aku boleh buka puasa, maka dia buka puasa dengan cara bersetubuh. Tak kena. Dan tak berdosa. Musafir cukup syarat lah. Kalau musafir selepas subuh tak cukup syarat, tak boleh. Musafir sebelum subuh. Dan musafir itu pula musafir harus, dan musafir itu pula memang tujuan dia lebih 2 marhalah, semua tu lah, cukup syarat. Tak kena. Orang yang sakit sama juga. Dia sakit, yang mana sakit tu, kalau ikut sakit dia tu memang diharuskan untuk dia buka puasa. Maka dia buka puasa dengan cara jimat. Sakit-sakit pun boleh buka lagi dengan cara jimat. Tahulah, ini hukum. Power ni power. Ni hukum, kita sebut je lah hukum. Jika keduanya ada ingat tarakhus, dia ingat, dia tahu dia ada rukhsah untuk buka puasa. Boleh buka puasa jika musafir, boleh buka puasa jika sakit. Cuma cara untuk dia buka puasa tu biasanya, kalau musafir dengan cara makan minum nak buka puasa. Kalau dia sakit dengan cara makan minum juga, makan ubat ke apa. Cuma dia tukar sikit, aku tak nak buka puasa dengan cara makan minum, aku nak buka puasa dengan cara bersetubuh. Boleh? Boleh. Dengan maksud tak dibenarkan. Sebab dia memang dibenarkan buka puasa. Dia benarkan buka puasa kerana sakit. Tu yang kata sakit-sakit pun jadi juga. Power ni. Ataupun dia musafir. Boleh juga. Boleh tu dengan maksud tak kena 60 hari. Orang musafir, dalam kurungan tu, orang musafir dan orang sakit, dia beri kemudahan, rukhsah berbuka. Jadi bersetubuhnya itu dengan ada rukhsah, seolah-olah berbuka puasa. Seolah-olah buka puasa lah, sebab dia ada rukhsah, dia boleh buka. Cuma dia pilih cara bersetubuh. Dan juga jika bersetubuh dalam nanti dulu nanti. Stop itu. Jadi maknanya kalau dia musafir itulah cukup syarat. Dia keluar sebelum subuh, kemudian sampai ke tengah-tengah perjalanan tu, maka dia nak membatalkan puasa dia dengan cara bersetubuh, maka tak kena. Ataupun dia sakit, dia bukan musafir, dia orang sakit, dia sakit. Doktor kata awak dah, kalau ikut saya tengok ni memang teruk dah awak ni, kena boleh buka puasa dah ni, gastrik teruk sangat ke apa kan, gigil ke, kena makan ubat dah ni. Tak apalah, nanti awak makan balik, nanti saya buka puasa lah kat rumah. Tiba-tiba dia bukan buka puasa dengan cara minum makan ubat, dia buka puasa dengan cara bersetubuh, maka sama juga, tak kena 60 hari tu. Jika bersetubuh dalam waktu yang disangkakan masih malam, jika bersetubuh dalam waktu yang disangka masih malam, pun tak kena juga. Tidur celek-celek, gelak lagi kot ni, kok-kok gitu lah, dia sangka kan. Sedangkan dia memang okey, dia dah buka puasa, dia dah sembahyang tarawih contoh, lepas tu dia tidur. Sekejap lagi kot, kita sambung lagi tak? Apalah, azan dulu lah. Azan dah. Boleh tahan tak panjang? Ingatkan 5 minit tak jadi ni, dia kena 10 minit.
Dia azan dah. Kita sambung. Sangka masih lagi malam, rupa-rupanya dah siang. Berlaku persetubuhan, kena ke tak kena selepas azan ni? Jangan ke mana-mana. لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف والدرجة العالية والرفع والسماء. Sambung lagi. Dan juga jika bersetubuh dalam waktu yang disangkakannya masih malam. Dia sangka masih malam, sebenarnya tak malam dah siang. Berlaku persetubuhan. Maka tak kena juga 60 hari itulah, puasa 60 hari tak kena. Atau syak malam masih ada lagi atau tidak. Yang tadi itu dia sangka dengan yakin belum siang lagi. Bila sebut siang maknanya subuh lah. Belum subuh lagi ni, dengan yakin, maka berlaku persetubuhan. Tak kena. Lepas pada tu baru tahu sebenarnya dah pukul 7 dah, contoh kan. Maka tak kena. Ataupun tadi tu yakin masih lagi malam, tak subuh lagi, rupa-rupanya dah pukul 7. Yang ini bukan yakin, syak. Dah malam, dah subuh ke belum? Dah subuh ke belum? Dia syak. Masih ada lagi atau tidak? Sama juga. Maka berlaku persetubuhan. Walaupun dia syak, maka tak kena juga. Tak kena 60 hari itulah. Atau sangkanya sudah masuk matahari. Masuk matahari maksudnya maghrib. Sangkanya dah maghrib. Dengan ijtihadnya. Dia bukan sangka biasa-biasa je. Dengan ijtihad. Dia fikir balik, tengok jam ke apa ke. Memang betul ni. Padahal jam tu masalah lah. Jam tu cepat ke apa ke, anak duk main ke apa ke. Tiba-tiba belum masuk maghrib. Dia tengok situ dah maghrib dah ni, dah pukul 8. Maka berlaku persetubuhan. Dah pukul 7.40, maka berlaku persetubuhan. Dia bukan minum dulu tak, dia terus bertubuh ke situ. Bukan. Dia tengok tu lah 7.40, katalah 7.40. Oh dah mengarik lama dah ni. Maka berlaku persetubuhan dalam keadaan dia belum buka puasa lagi. Lepas tu baru dia tahu rupanya 5.30. Tak masuk lagi. Tak kena juga. Dalam semuanya itu tiada kena kifarat. Tak kena kifarat, tapi puasa batal.
Contohnya yang dia tadi, dia bersetubuh malam, dia ingat masih lagi malam, dengan yakin dia kata masih lagi belum subuh, tiba-tiba berlaku persetubuhan. Lepas berlaku persetubuhan baru tahu pukul 7 pagi dah. Dia yakin tadi tu, tapi yakin itu salah. Yang itu tak kena kafarah, betul. Puasa batal dengan maksud dia wajib qada. Ataupun dia syak, dah subuh ke belum? Dah subuh ke belum? Dah subuh ke belum? Alah, belasah ajalah. Lepas pada tu baru tahu dah pukul 7. Sama juga, tak kena kafarah, puasa batal, puasa kena qada. Macam tu juga, dia ingat dah maghrib ke belum? Dah maghrib ke belum? Dah kot, tengok jam 7.40, dah maghrib dah, berlaku persetubuhan sebelum dia buka puasa. Lepas pada tu, baru dia tahu, rupanya baru pukul 5, belum lagi. Okay? Maka, puasa batal. Puasa batal. Walaupun dia macam tak sengaja kan, puasa batal. Cuma tak kena 60 hari. Puasa batal. Okay. Semuanya tiada kena kifarat. Tiada kena kifarat orang yang bersetubuh sedang berpuasa yang lain daripada puasa dalam bulan Ramadan. Yang kata kena 60 hari ni hanya bersetubuh membatalkan puasa dia pada siang Ramadan sahaja. Puasa lain-lain tak selain daripada puasa Ramadan. Seperti puasa nazar. Puasa nazar pun wajib macam puasa Ramadan. Tiba-tiba berlaku persetubuhan ketika dia puasa nazar. Dia membatalkan puasa nazar dia yang bukan bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan mana boleh puasa lain? Boleh tak? Puasa qada bulan Ramadan. Mana boleh? Puasa nazar bulan mana boleh? Puasa Ramadan. Bulan Ramadan hanya puasa Ramadan saja. Bila dia puasa nazar yang wajib, lepas pada tu, ke tengah-tengah puasa tu, dia membatalkan puasa dia dengan bersetubuh, tak kena. Dosa-dosa lah, tapi tak kena 60 hari. Atau puasa kifarah, sama juga. Atau puasa qada, sekalipun qada itu daripada puasa Ramadan, semua tak kena. Bulan Syawal, dia qada puasa Ramadan yang dia tak puasa, maka berlaku persetubuhan ketika dia sedang qada puasa Ramadan. Haram berdosa. Puasa qada Ramadan wajib. Dan oleh kerana dia wajib, tak boleh batal suka-suka. Tak boleh batal. Tiba-tiba dia membatalkan puasa qada dia, qada Ramadan yang dia qada pada bulan Syawal. Berdosa. Tapi tak kena. Kalau dia membatalkan dengan minum pun berdosa. Buat ni hari ni puasa, puasa apa? Puasa qada Ramadan. Oh. Dia membatalkan dengan minum pun berdosa. Dengan makan pun berdosa. Dengan bersubuh juga berdosa. Cuma kalau bersubuh tak kena 60 hari itu. Sebab dia bukan bulan Ramadan, dia cuma puasa qada Ramadan, tak kena. Apatah lagi tiada kena kifarat, tak kena juga. Orang yang membatalkan puasanya dengan lain daripada bersetubuh, seperti makan minum. Bulan Ramadan dia makan dan minum. Bila makan minum batal lah puasa dia. Sekalipun ia bersetubuh terus berserta dengan makan itu. Ini terus sungguh, tak sabar-sabar. Bulan Ramadan dia nak bersetubuh, dia tahu kalau membatalkan puasa Ramadan dengan bersetubuh kena 60 hari. Maka dia ambil air, dia minum dulu. Lepas dia minum dulu, maka dah batal lah puasa dia. Maka berlaku persetubuhan. Minum tu berdosa, bersetubuh juga berdosa. Dua kali dosa dia dapat. Cuma tak kena 60 hari. Yang dibagi tahunya ni serentak. 1, 2, 3. Sambil-sambil makan, sambil-sambil bersubuh. Minum air. Gok, boom. Jadi gitu. Sekaligus. Walaupun macam tu juga, tetap juga tak kena. Dia yang kena ni, syarat untuk kena 60 hari ni, yang pertama, puasa Ramadan, bulan Ramadan. Yang kedua, dia membatalkan puasa Ramadan dengan bersubuh. Baru kena yang 60 hari. Yang ini tak. Dia membatalkan dengan minum dulu. Ataupun sekaligus, sekali pergi, maka tak kena. Berdosa. Dosa kecil, bukan dosa besar. Berapa kali dosa? Dia makan, dia minum, berdosa besar sekali. Lepas tu dia makan, dosa besar 2 kali. Dia bersetubuh, dosa besar lagi kali ketiga. Lepas tu dia buat apa lagi? Lepas pada tu makan balik, berdosa besar lagi sampai maghrib. Banyak dosa besar yang dia buat. Cuma tak kena 60 hari sebab dia bukan membatalkan puasa Ramadan dia dengan bersetubuh. Dia membatalkan dengan benda lain. Cuma ini tak menarik sangatlah ayat ni. Ayat yang seterusnya tak apa menarik. Apa dia kata sini? Inilah caranya jalan mengelakkan daripada kena kifarah. Ini yang tak menarik ayat ni.
Ayat ni tak menarik ni. Kalau boleh delete ni. Tapi tak boleh. Kita orang mana boleh delete. Ni seolah-olah macam ajar orang pula. Jadi kalau tak tahan sangat, minum dulu. Tu dia nak macam tu lah contoh. Maka tak kena. Dia seolah-olah ajar orang buat dosa besar lah. Sebab minum tu dosa besar. Sebab dia kata inilah caranya jalan mengelakkan daripada kena kifarat. Kalau tengok kitab-kitab lain, dia tak bagi cakap gini. Orang yang mengajar satu perkara dosa-dosa besar, untuk buat dosa besar, cara-cara buat dosa besar, dia kena ta'zir. Dia kena ta'zir, kena tangkap dan dijatuhkan hukuman. Ikutlah hukuman apa? Bergantung pada Tok Hakim. Inilah caranya jalan mengelakkan daripada kena kifarat. Jika perempuan naik atas perut laki-laki. Oh, ini apa benda pula ni? Pelik-pelik, tak apalah, kita baca kitab lah. Kita bukan merapu, kita baca kitab. Jika perempuan naik atas perut laki-laki yang tiada bangun zakarnya. Teruk sungguh perempuan ni. Sebab itulah perempuan ni kalau boleh anak-anak kita ni sunat khitan. Tok guru bagi tahu dulu, mu tahu tak, dia kata, kenapa jadinya zaman saya dululah, maksud saya belajar zaman 90-an, akhir 80-an, awal 90-an sampai tahun 2000 time saya belajar. Tahu tak, dia kata, sebab apa perempuan-perempuan zaman ni maksud tahun 90-an ni semua pelik-pelik perangai. Naik lompat atas motor kawan ni, jantan keluar 3-4 jantan, jadi pelik-pelik perangai. Yang dulu tak ada berlaku benda ni. Dulu pun tak tutup aurat juga, ada je kepala terbuka juga. Kalau pakai pun letak kain batik atas kepala, jambul keluar. Dulu pun bukannya baik sangat kalau nak kira, tapi tak berlaku benda-benda pelik macam ni. Sekarang banyak berlaku. Yang dia bagi tahu tu tahun 90-an. Ini tahun 2023, 20 tahun setelah dia kata tu, saya pergi. Lagi teruk, memang jadi lagi pelik. Lagi pelik. Kenapa jadi perangai nafsu pelik-pelik dekat perempuan ni? Dia kata sebab tahun 80-an tu dan tahun 70-an dah mula ada orang tak sunatkan anak perempuan. Bila tak khitankan anak perempuan atas macam-macam lah, kesian kat budak, hak asasi, apa benda-benda lah sebut, maka nafsu tidak terkawal. Nafsu perempuan. Pada mazhab Syafi'i, lelaki dan perempuan kedua-duanya wajib sunat. Cuma lelaki sunat kerana dalam masalah najis dalam nak ibadah. Perempuan sunat kerana masalah nafsu. Walaupun mazhab lain kata tak wajib perempuan sunat, tapi mazhab Syafi'i dua-dua wajib sunat. Jadi kalau tidak, dia jadi pelik-pelik perangai, pelik-pelik. Yang mana tak berlaku dulu-dulu. Tok-tok kita tak berlaku perkara ni dulu. Perempuan naik atas perut laki-laki yang tiada bangun zakarnya, digenyeh-genyeh. Saya tak reka. Yang ada kitab tu buka. Dia kata ustaz reka ni. Tak tu digenyeh-genyeh dan digumpalnya. Digenyeh-genyeh dan digumpalnya laki-laki itu. Oh, kena genyeh. Hingga terai keluar mani. Tiada kena kifarah atas laki-laki itu kerana tidak ada perbuatan daripadanya. Dia pasrah aja, dia kata. Aku tak bersalah, aku pasrah. Oh gitu Oh, tak jadilah. Tak kena. Tak kena. Jika bukan perbuatan lelaki itu, tak kena 60 hari itulah. Tak kena. Genyeh. Okey, habis. Fidyah puasa akan datang. Kita masuk fidyah puasa dan fidyah semayang. Menarik ni. Agak menarik perbahasan akan datang. Fidyah puasa, iaitu bila ada keadaan tertentu kena bayar fidyah, kena bayar berapa cupak. Ada yang kena puasa wajib qada dan wajib bayar fidyah. Ada yang wajib fidyah aja, puasa tak wajib qada. Ada yang fidyahnya berganda-ganda dia jadi. Tinggal 30 hari aja, tapi akhir sekali kena bayar bercupak-cupak sebab ganda tahun. Dan yang menarik juga, fidyah semayang juga disertakan nanti. Maksudnya apabila tak semayang seorang tu mati, boleh bayar fidyah, iaitu beras untuk si mati. Masih hidup tak boleh, mati boleh. Apa ni? Fidyah semayang. Macam mana fidyah puasa yang ada dalam kitab ni? Menarik lah. Kebanyakan kitab dia tak sebut dah ni bab ni, fidyah semayang ni. Sebab mazhab Syafi'i fidyah semayang tak ada. Hanya ada fidyah puasa aja. Tapi mazhab Hanafi ada, mazhab-mazhab lain ada. Jadi kita boleh lah
Sebab tu setengah orang kematian je, ayah dia ke siapa ke, maknya ke, dia bayar macam-macam. Banyak dia bayar. Apa ni? Fidyah semayang. Oh, benda fidyah semayang. Lalu dalam kitab lu akan datang kita masuk fidyah puasa dan fidyah semayang. Wallahu alam. Tangguh dulu. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.